Sebut off budget ini adalah satu perkara yang kita anggap boleh mencengkam kembali kepada pengurusan negara dan boleh sebenarnya akhirnya menyebabkan masalah dan bebanan kepada negara dan juga kepada rakyat. Jadi dalam konteks ini, bila kita lihat berkenaan dengan projek 5G terutamanya yang tidak dilaporkan, tidak diucapkan oleh Menteri Kewangan dalam ucapan belanjawan beliau, apakah kita mesti tanya dan teliti perkara-perkara ini dan dimaklumkan ke dalam Dewan Yang Mulia ini berkenaan dengan urusan-urusan off budget tersebut dari segi tata kelolanya, dari segi scrutinize-nya, bagaimana kita boleh semak dan imbang perkara-perkara tersebut. Kerana ada kebimbangan yang amat besar di luar sana, khususnya dalam konteks projek 5G ini, apabila jumlahnya adalah sangat besar, iaitu sehingga lebih daripada 11-15 bilion. Dan saya percaya ini juga mesti diteliti di dalam Dewan Yang Mulia ini, supaya ianya ada satu kaedah, mekanisme semak dan imbang yang lebih teliti. Saya juga ingin bangkitkan, jika Pak setuju, supaya kita semak semula berkenaan dengan approach, pendekatan yang diambil dalam pelaksanaan 5G. Apakah single network wholesale approach itu adalah satu kaedah yang terbaik, sedangkan di negara-negara yang lain seperti di Korea ataupun di Singapura tidak dilaksanakan pendekatan tersebut. Tapi di Malaysia ianya dilaksanakan. Kita bimbang kerana adanya syarikat dipanggil special purpose vehicle ini, iaitu Digital National Berhad, boleh mengakibatkan negara ke arah yang sama seperti apa yang berlaku kepada kes 1MDB. Saya minta supaya diteliti dari segi kos operasi mereka. Apakah gaji dan sebagainya. Terima kasih. Pak Dixon. Terima kasih. Umpamanya ya, bila MCMC 5G Task Force tentukan, dia jangka kosnya hanya 7.5 bilion ringgit. Sekarang ni, kalau dapat maklumat, dah 11, dah 15, dah 18 atau 20. Kemudian ada keputusan tentang, ini harus ada penjelasan daripada Menteri Kewangan. Mengapa ada 11 bilion turnkey contracts? Ini apa maksudnya ini? Kita tengok pelanggaran peraturan dan kerugian kewangan selama puluhan tahun ini kerana kelonggaran yang diberikan. Dan sebab itu saya katakan, walaupun kita boleh diberikan, boleh membuai rakyat dengan sedikit-sedikit limpahan ni, yang ada baiknya, tetapi kita tak boleh lagi daripada kenyataan bahawa yang bocor ini dan kontrak-kontrak yang kemudian memberi keuntungan dan komisen berlebihan ni terlalu tinggi. Sebab itu kalau saya bawa kes Pandora Papers, kan ada kaitan. Ya, Perdana Menteri bagi jaminan kepada saya bahawa beliau akan panggil Lembaga Hasil Dalam Negeri, SPRM, Bank Negara Malaysia dan Jabatan Siasatan dan Jenayah Polis Diraja Malaysia. Ya, betul boleh panggil. Tapi saya nak peringatkan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, hal ini kalau ikut daripada Global Financial Integrity Report sejak 2012 yang hebah tentang hal pengaliran dana haram. Selalu disebutkan, tak ada salah tax haven. Saya tak kata salah tax haven. Saya kata pengaliran dana haram. Illicit outflow of funds. Illicit. Illicit itu, ya, haramlah. Jadi maknanya, sumbernya itu sumber sama ada rasuah atau perjudian, wang perjudian atau wang perdagangan manusia ataupun rasuah, semua dicampur dan disebut dalam kategori illicit. Saya sambut baik kenyataan bahawa mereka akan buat kajian. Ya. Tetapi saya nak tegaskan di sini bahawa tidak mudah untuk kita menerima kenyataan. 5 pegawai SPRM datang ke pejabat saya untuk bincang, minta kalau ada maklumat tambahan. Saya ada kesukaran untuk pergi ke SPRM dan beri kenyataan. Kerana kalau saya beri kenyataan kepada SPRM, saya tak boleh bercakap lagi dah tentang hal itu. Undang-undang melarang saya untuk mengemukakan pandangan itu. Sebab itulah saya ucap terima kasih kepada Perdana Menteri setuju untuk memanggil Lembaga Hasil Dalam Negeri dan badan-badan ini untuk buat siasatan, dan supaya jangan saya pula dihalang untuk membangkitkan perkara yang demikian.